Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Bismillah, sama-sama kita memberkati majlis kita dengan baca ummul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini insya-Allah kita sambung lagi pada fasal yang kelima, iaitu faraj. Dan saya ni di sini dan kita sambung pada ayat Quran. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Maksudnya janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Jadi dalam bab menjaga alat di antara dua paha kita ni, Allah Taala suruh jaga supaya jangan kita melakukan zina. Dan Allah Ta'ala juga melarang kita untuk menghampiri apa-apa sebab yang boleh membawa zina. Sebab ataupun muqaddimah yang boleh membawa kepada zina. Di antaranya ialah kita kena jaga pandangan mata kita. Kemudian pendengaran kita, hidung kita, macam bau-bauan pun. Kalau orang perempuan, kalau nak pakai bau-bauan untuk suami dia sajalah. Jangan kalau kita pergi kerja pula, kita pakai bau-bauan kuat sampai orang yang bukan mahram kita pun boleh bau yang boleh membangkitkan syahwat. Punca daripada bau wangi kita. Jadi, kalau nak pakai pun berpada-pada lah, kan? Tapi jangan terlalu kuat sangat. Kadang-kadang setengah orang perempuan ni, dia pakai tu, kalau buka pintu pun dah bau dah. Itu minyak esen yang kuat sungguh. Adalah saya pun. Tapi nak kata apa, kita pun kata apa, ambil maklum je lah. Okay, nak cakap, saat lagi takut kecil hati. Contoh. Cuma kita ajak bagi elok lah kan. Kemudian jaga tangan kita, jaga kaki kita daripada apa-apa asbab yang membawa kepada zina. Yang dimaksudkan dengan zina itu ialah perlakuan hubungan yang bukan berdasarkan kepada perkahwinan. Kalau negara barat yang saya faham, kalau melakukan perbuatan hubungan antara lelaki dan perempuan secara sukarela mengikut adat mereka, tak ada masalah. Tapi kalau secara terpaksa, dipanggil rogol pula. Ada tindakan undang-undang. Jadi kita tak boleh melainkan dengan cara perkahwinan saja. Itu pun di antara lelaki dengan perempuan saja. Tak boleh lelaki sama lelaki, tak boleh. Manusia dengan binatang pun tak boleh. Kadang-kadang mereka faham macam-macam. Dunia kita ni terlalu kreatif. Kalau tidak dipandu oleh wahyu, macam-macam. Ada yang kahwin dengan anak patung pun ada. Sampai dah tak ada arah dah. Patung pun dibuat pasangan. Patung perempuan lah. Macam di Jepun pun semua tu kan. Kita tengok sampai dah tak ada arah dah. Sampai tahap tu. Tapi kalau kita hidup berpandukan wahyu, selesai.
Jadi jangan kamu menghampiri apa-apa sebab yang membawa kepada perbuatan zina yang sebenar. Betul. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji, memang keji lah. Tak baik. Dan termasuk dalam kategori dosa besar. Dosa besar. Dan sabit kesalahan bagi lelaki yang telah berkahwin, mereka akan dikenakan hukuman rejam sampai mati. Lelaki yang belum berkahwin akan disebat. Mengikut dalam hukum fiqh. Okay? Dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Memang jahat. Dan kemudian pula, dia boleh membawa kepada penyakit dan merosakkan pasangan-pasangan kita. Kalau seorang suami itu, dia dah ada isteri. Tapi kalau dia pilih jalan berzina pula, jalan yang tak baik, kemudian akan lekat penyakit, dan kemudian berhubung pula dengan isteri, maka isteri akan dapat penyakit. Dia merosakkan orang lain, boleh merosakkan kesihatan pasangan dia yang lain. Itu tak boleh. Dan orang yang melakukan zina ni, hidup dia akan keluh kesah. Rezeki jadi susah. Muka dia akan kehilangan cahaya. Okay? Jangan. Dan orang yang berzina ni, kalau nak kembali pada Allah, mestilah bertobat dengan bersungguh-sungguh. Persoalan, mengapa setengah orang ni dia, bila dia berzina, dia jadi ketagih? Perbuatan-perbuatan jahat, kenapa kadang-kadang kita tak nampak punca menjadi ketagih? Kita nampak ketagih ni, orang hisap dadah, ketagih. Ketagih lah. Tapi kalau perbuatan jahat ni ketagih tak? Ketagih. Sebab apa? Sebab dia datang daripada dua faktor. Yang pertama nafsu, yang kedua bisikan syaitan. Bila orang tu melakukan dosa, akan ada satu syaitan bersama dengan kita. Kalau kita tak bertobat, syaitan ini akan bersama dengan kita, akan terus menerus membisik telinga kita untuk melakukan perbuatan yang jahat tadi. Selagi mana kita tak bertobat sungguh-sungguh, ketika itulah syaitan itu akan bersama dengan kita. Lepas tu saya ingat, masa saya mengkaji tentang ketagihan dadah ni, kenapa tagih sangat tu? Secara biologinya, secara sainsnya, di mana dia punya dia punya etimologi punca kepada nak ketagih ni. Sebenarnya ketagih ni, satu dia datang daripada sifat kebiasaan. Satu habit biasa, nafsu campur dengan hasutan syaitan. Apa bukti dia? Dalam kitab Asyiah Bajuri, dalam bab dalam bab hukum minum arak. Maka ada satu riwayat menyebut Abu Bakar Siddiq menyebut kepada orang yang nak memukul menjalankan had ataupun hukuman kepada orang minum arak ni, disebut idrik ra'sahu fa inna syaitan fih. Maka pukullah di bahagian kepalanya itu kerana syaitan berada di situ. Maksudnya orang minum arak, dia ketagih. Bila dia kena had, jadi Bakar Siddiq pesan kepada orang yang menjalankan hukum tadi, pukul di bahagian kepalanya kerana syaitan berada di situ. Begitu juga dengan zina. Jadi ada syaitan-syaitan yang membisik supaya sentiasa melakukan zina. Bisikan. Dan bisikan tu datang dalam bentuk khayalan, ingatan, rasa tak puas. Jadi dia akan cuba juga untuk memuaskan dengan melakukan perkara tersebut. Akhirnya
benda tu tak selesai, tak selesai. Nak lagi. Ini puncanya, kalau kita tak bertobat, syaitan inilah yang akan bisik kepada dia. Jadi terbuktilah di situ. Jadi bila pengalaman saya tengok orang yang kias kepada orang yang penagih dadah ni, bila dia jalan rawatan, selepas daripada bertobat tu, dia banyak istighfar, semayang malam, mandi, kemudian banyak berzikir, hampir kesemuanya itu alhamdulillah boleh tinggalkan ketagihan dadah tu dengan berkat takarrub diri kepada Tuhan. Sebab syaitan tu dah lemah. Bila kita kuat dengan Tuhan, syaitan dia lemah. Bila kita jauh dengan Tuhan, syaitan jadi kuat. Jadi di sini perbuatan ketagih zina ni pun ada kaitan dengan bisikan syaitan. Jadi kita kena mempercepatkan taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kita kalau buat dosa apa pun, segera untuk bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala supaya kita tak ulang lagi buat perkara-perkara tersebut. Jadi semua rasa-rasa tu datang daripada khayalan, bisikan daripada syaitan dan juga daripada nafsu syahwat kita yang masih bertaraf nafsu amarah. Jadi macam mana kita nak taubat? Bila kita nak taubat ni, kita mestilah ada rasa dalam diri kita ni menyesal. Itu penting kali. At-taubatu nadimun. Taubat ni adalah menyesal. Mesti kena ada menyesal. Menyesal tu duduk di dalam hati. Kemudian lepas menyesal tu, kita berwuduk dengan sempurna. Kemudian semayanglah sunat 2 rakaat yang dimakan sebagai sunat taubah. Salli sudah taubati raka'atain lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat taubat 2 rakaat kepada Allah Ta'ala, maka bacalah surah Fatihah rakaat pertama, yang kedua qul ya al-kafirun ataupun mana-mana ayat. Begitu juga dengan rakaat yang kedua Fatihah dan qul huwallahu ahad ataupun mana-mana ayat yang mudah bagi kita. Lepas kita bagi salam tu, istighfarlah banyak-banyak. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak 70 kali ataupun 100 kali, ataupun ikut riwayat daripada satu riwayat yang lain, aksar min 70 marah, lebih daripada 70 kali pun tak apa. 1000 kali ke tak apa. Istighfar ni ada banyak jenis. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ada pula istighfar yang digabungkan dengan tasbih, dengan tahmid. Antaranya adalah subhanaka wa bihamdika inni zalamtu nafsi zulman katsira wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sirah-sirah ataupun perkataan-perkataan minta ampun ni semua datang daripada hadis-hadis Nabi. Yang saya kutip setengahnya daripada tafsir Quran. Dan kalau kita nak buat gabungan antara tasbih dengan tahmid pun tak apa. Mungkin dengan cara tu kita dapat ayati contoh subhanaka, maha suci engkau. Bila sebut maha suci engkau tu, kita tak menyalahkan Tuhan. Maha suci engkau ya Allah. Kau maha kaya. Dan aku telah melakukan kesalahan. Dan kesalahan tu punca daripada kelemahan diriku, kejahilanku, kelupaanku. Wa bihamdika, dan pujian kepadamu walaupun aku ni telah melakukan dosa. Kau tetap bagi rezeki pada aku. Aku boleh makan, boleh minum, boleh memandu, boleh tidur lena. Kau bagi juga. Walaupun aku telah dahaka padamu ya Allah. Puji Allah Ta'ala tu. Kemudian kita buat pengakuan, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sungguhnya aku telah zalim diriku ni dengan zalim yang besar, yang banyak. Apa maksud zalim? Zalim ialah kita melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Tuhan bagi mata, suruh tengok, belajar, baca Quran, kita duduk tengok benda lain. Tangan Tuhan bagi suruh cari rezeki, kita duduk pergi curi. Tangan Tuhan bagi, suruh buat apa? Tolong
cari rezeki yang halal. Tapi tangan kita pergi mencuri. Jadi kita dah zalim. Jadi begitulah telinga dan sebagainya. Kita mengaku. Wa amiltu su'an, dan aku telah melakukan kejahatan. Dan kita kena nisbahkan kejahatan tu pada diri kita. Sebab kita ni hamba. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang berlaku perbuatan jahat, taklah kamu nisbahkan perbuatan itu kepada diri kamu. Itu Quran suruh. Faghfirli, kepada kita ya Allah, ampunlah dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Engkau. Kemudian bertasbih pada Allah. Kemudian bersolawat pada Nabi sebanyak 1 kali. Kemudian bertahlil la ilaha illallah sebanyak yang boleh. Mudah-mudahan dengan zikir tadi lepas sembahyang taubat akan melembutkan hati kita, menjernihkan hati kita. Kemudian berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersungguh-sungguh, yang penuh menyesal. InsyaAllah Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Kemudian kalau kita bertaubat di malam hari, kita niatlah untuk berpuasa sunat besok hari. Mudah-mudahan taubat kita ni konsisten. Bila kita berniat untuk puasa pula, esok nak buat benda tak baik, dia akan terhalang sebab kita sedang berpuasa. Puasa ni maksudnya imsak, menahan. Bukan setakat menahan diri makan dan minum, tapi tahan juga mata kita daripada tengok benda tak elok, tangan kita daripada duk curi ke, duk tampak orang ke, duk pukul orang ke. Kaki kita pun nak pergi tempat tak elok pun tak boleh. Pasal apa? Dengan puasa tadi, dia ingat sebenarnya aku sedang berpuasa. Sebab tu kata Imam Ghazali lagi, perbanyakkanlah sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah kita tadi, Allah terima taubat kita, ampun dosa kita, dengan sebab kita berpuasa, dengan sebab kita bersedekah. Sedekah tak semestinya banyak. 10 sen, 20 sen pun tak ada masalah. Yang penting sedekah dengan hati yang ikhlas. Jadi, para ulama mengatakan, kalau kita ikhlas betul-betul, nilai amalan kita tu sangat besar. Zarratun min a'mal batin khairun minal jibali min amali jawarih. Satu zarah daripada amal batin kita itu, di dalam hati kita, ikhlas itu, lebih baik daripada amal secara fizikal yang tidak ikhlas sebesar gunung. Jadi yang paling penting ikhlas. Buat harap. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Jadi Allah Ta'ala Maha Kaya. Kalau kita buat dosa macam mana pun, tak kurang pun kekayaan Allah Ta'ala. Tapi yang ruginya adalah diri orang yang buat dosa itu sendiri. Kalau tak bertaubat, rugi. Tuhan sediakan jalan taubat. Dan Allah Ta'ala puji orang yang bertaubat. Kullu ibn Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu, melainkan Nabi dan Rasul, melakukan kesalahan. Okay? Dan orang yang sebaik-baik orang melakukan kesalahan itulah orang yang selalu bertaubat. Sebuah hadis Nabi yang diceritakan oleh Imam Muslim, an Abdullah bin Mas'ud, qala qultu ya Rasulullah, ayu zambil akbar inna Allah? Qala an tad'u Allah, an tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qala thumma ayu? Qala an taqtula waladaka makhafatan an yat'ama. Qala thumma ayu? Qala an tuzaniya halilata jarik. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala? Nabi SAW bersabda bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala itu yang menyekutukannya, sedangkan ia juga yang menjadikan kamu, iaitu kita syirik kepada Allah. Syirik jali. Kita pergi sembah selain daripada Allah Ta'ala. Kita sembah pokok, sembah bulan,
sembah berhala. Sedangkan kesemua itu tidak boleh memberi apa-apa kesan pun kepada manusia. Tak ada kekuatan untuk mencipta pun. Sedangkan Allah yang sebenar mencipta kita. Kita lupa. Ini sang. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, bahawa engkau membunuh anak engkau kerana takut ia makan besertamu. Maksudnya takut rezeki untuk anak tu tak ada. Sebab rezeki ni Allah akan tentukan. Setiap yang lahir, manusia yang lahir, lelaki dan perempuan di dunia ni, telah pun disuratkan oleh Allah Ta'ala rezeki dia. Jadi orang yang takut, kalau anak ramai, takut nanti anak tu tak boleh nak makan, nak kerja dan sebagainya, perlulah memperbaiki iman dia. Perlu yakin kepada Allah Ta'ala. Setiap yang lahir ni, semua ada bahagian masing-masing. Kena ikhtiar dan usaha lah. Itulah. Itu kita kena yakin. Sebab apa? Sebab yang mencipta kita Allah. Rabbul Alamin. Dia yang mentadbir dan mengurus alam ni. Bukan setakat kita saja Allah Ta'ala bagi rezeki. Binatang dan mana-mana makhluk yang ada di bumi ini dan di dalam bumi ini, Allah Ta'ala tentukan rezeki mereka. Ini dosa lah. Kalau orang yang membunuh seorang anak yang dia dapat kerana takut, kemudian nanti anak ni tak boleh nak makan dan sebagainya, takut rezeki, tak ada, maka itu pun satu dosa. Dosa tu dosa besar tu. Dosa yang besar. Maka bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Sabda Nabi, bahawa engkau berzina dengan isteri jiranmu. Wali'azubillah. Okey. Wali'azubillah. Ini pun dosa besar juga. Baik. Pasal yang ke-6 dan 7. Saya pun nasib baik saya bawa kertas ni. Kalau tak mana-mana yang saya berhenti tu untuk surah Cempaka, khaslah. Saya letak di sini supaya senang saya nak sambung. Okey, pasal 6 dan 7 iaitu tangan dan kaki. Manfaat dua tangan dan dua kaki. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan bagimu dua tangan dan dua kaki kerana beberapa manfaat di dunia dan akhirat. Ada juga orang yang dilahirkan tanpa dua tangan. Ada juga orang yang dilahirkan tanpa dua kaki. Tapi boleh hidup. Boleh hidup. Dan sebahagiannya pula boleh berkahwin lah tu. Ajaib. Itu kata rezeki tu yang bagi. Ini saya tengok dalam macam dokumentari ataupun filem-filem lah tentang berita-berita gembira. Orang yang tak ada anggota tangan kaki pun ada jodoh dia juga. Bagi manfaat di akhirat, engkau kerjakan dengan keempat-empatnya dengan pekerjaan kebajikan. Dengan kaki seperti, apa manfaat kaki? Berjalan ke masjid. Baik. Kalau naik kereta dikerap jalan tak? Dikerap jalan sebab kita guna kaki. Naik motor dikerap jalan tak? Dikerap jalan pasal kita guna kaki juga. Jadi, jalan ke masjid atau surau. Ini manfaat kaki lah. Berjalan kepada tempat mempelajari ilmu yang memberi manfaat. Bukan setakat di surau saja. Kalau kita ada pondok pengajian, kita pergi mengaji, ataupun pergi ke rumah guru-guru, kita berjalan pergi. Itu manfaat kaki. Berjalan kepada tempat perang sabil. Kita guna kaki kita untuk pergi berperang. Mempertahankan agama Islam. Dan kita berperang tu pula perang dengan musuh Islam yang tidak beriman dengan Allah SWT. Berjalan ke tempat mengerjakan ibadat haji dan umrah. Jadi di antara manfaat kaki kita ni yang paling banyak sekali dalam ibadat ni ketika mana menunaikan ibadat haji dan umrah. Memang kena kuat berjalan.
Kalau kita duduk hotel jauh pun jalan, dekat pun kena berjalan. Kalau kaki ni kalau kena berjalan ibadat haji ni, banyak pahala kita dapat. Lepas tu kalau nak pergi ibadat haji dan umrah ni, kita kena berlatih. Kalau yang tak biasa tu, kena rajin jalan. Supaya nanti kalau pergi buat haji umrah, tak mengeluh. Jauh lah dan sebagainya. Memanglah, sebenarnya dekat je. Cuma kita ni tak biasa. Rasa jauh lah. Kita setakat pergi jalan, naik kereta, motor, kita rasa mudah. Tapi sana, kita kena berjalan. Ibadat ni, dia sebenarnya tak ada konsep nak VIP ke apa. Sebab, kalau kita pakai kain ihram, ada beza ke VIP dengan tak VIP? Sama ya syarat dia. Sama ya syarat dia. Bagi yang lelaki, kain putih atas, kain putih bawah dan tak boleh pakai apa-apa. Maksudnya apa? Kita ni tak ada apa-apa. Tak boleh mengaku apa-apa. Tu ihram tu. Dan kemudian sama ada kita kaya ke, jawatan besar ke, ihram macam tu juga kita pakai. Sama dengan orang lain. Tak ada konsep VIP mana pun dalam ibadat ni. Sama lah di sisi Allah. Kalau nak melontar ke apa ke, kena jalan ramai-ramai. Jadi nak tawaf pun, tawaf. Tak ada specialnya. Kita kena duduk semua. Tuhan nak tengok hati kita, kesungguhan kita dalam ibadat tu macam mana. Tak ada yang senang. Jangan kita nak senang je ibadat ni. Ibadat ni memang kena tempuh dengan penuh kesabaran. Tambah pula ibadat haji, masa tawaf dah ramai. Masa sa'i, masa melontar ramai. Masa duduk di Mina, tempat kecil. Lepas tu yang paling mencabar ke dia apa? Tandas. Pukul 3 kita ingat tak ada orang. Rupanya penuh juga. Kita ingat orang tak boleh fikir macam kita. Penuh juga pukul 3 pagi pun. Duduk beratok panjang. Tandas tu sebenarnya cukup. Tapi duduk lama dalam tandas. Dan yang kedua ni yang tak tahannya. Kalau yang wanita boleh basuh baju ni. Kita untuk nak mandi, nak buang air tapi sempat lagi. Benda ni kita nampak macam mustahil boleh berlaku. Tapi memang berlaku. Jadi lambat kena tunggu. Tapi yang paling sesak tempat wanita. Pasal mereka ramai, mereka paling ramai. Macam mana tapi kena sabar. Tapi kita pun kena ambil pengajaran lah. Jangan duk pergi basuh baju apa semua. Sebab orang semua duk queue. Ni contohlah masa saya pergi dulu memang dengar ada orang basuh baju. Dan lagi basuh baju. Sedangkan kita nak duduk sekejap je. Macam mana PL orang ni dia tak sama. Okay? Ibadat haji dan umrah memang menuntut kita memperbanyakkan jalan. Kalau setengah kemudian ada ni setengahnya nak naik apa? Nak skuter lah apalah itu terpulang lah kan. Tapi nak katanya kalau kita nak rasa kehambaan, ada kesihatan badan, jalanlah supaya rasa kehambaan. Maksudnya saya tidak menafikan apa-apa kemudahan ada di sana. Tapi bergantung pada kita lah. Tapi setakat ni saya tak guna lagi lah skuter-skuter tu. Masih guna cara manual lagi lah jalan. Supaya apa nak rasa kehambaan. Memang susah, lambat. Tapi nak buat macam mana? Bila lambat, sabar tu, itulah ain kepada ibadat. Berjalan kerana menziarahi dan menghubungkan kasih sayang. Berjalan kerana menziarahi, kita pergi hospital, kita ziarah orang sakit, dan juga kita ziarah orang mati. Dan menghubungkan kasih sayang, maksudnya hubungan adik-beradik. Yang lama tak jumpa. Dan lain-lain ibadat yang dikerjakan dengan kaki. Ada juga orang tak ada tangan. Tapi dia menulis dengan kaki. Maksudnya, ada orang tak ada tangan. Tapi dia menulis guna kaki.
Jangan ingat untuk tu saja, untuk ilmu pun boleh. Dia tak ada tangan, dia guna kaki, boleh. Ada. Dengan tangan, seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Tangan ni ada guna juga. Menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Maksudnya tunjuk saja pun diorang takut dah. Tangan ni dia besar kegunaan dia. Tunjuk tangan, kita buat macam tu saja pun dah cukup dah, orang dah takut. Nak suruh sengap, kita buat macam ni. Nak menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Maksudnya dengan kekuasaan pun boleh. Menulis ilmu pengetahuan, catik lah. Kita guna tangan, mencatik. Kemudian berjabat tangan dengan orang-orang yang soleh dan lain-lain ibadat yang dikerjakan dengan tangan. Dan satu lagi tangan ni, bila kita suami isteri ni, kalau nak marah ke apa, hindarkanlah naik tangan. Bila kita naik tangan, kita sentuh mana-mana bahagian seorang isteri, takut nanti kasih sayang dia akan berkurangan kepada kita. Apa pun marah, sekadar mulut, sikit-sikit sudahlah. Tapi jangan sampai naik tangan. Naik tangan ni kita sentuh mana-mana bahagian dia dengan menyebabkan dia sakit dan sebagainya. Takut nanti hubungan tak berpanjangan, kasih sayang akan berkurangan. Biasalah kalau kita ni ada beza pendapat, tak sepahaman. Tapi kena sabar dan cari titik pertemuan. Berbincang. Jadi ini di antara benda yang perlu saya cakap berdasarkan pengalaman-pengalaman bab rumah tangga ni. Kalau sekali naik tangan, isteri kasih sayang dia tu terhadap kita tu akan berkurangan dan ditakuti akan hilang. Jadi jangan guna tangan. Kalau nak tegur elok-elok. Siapa-siapa pun, sama ada kita tegur isteri tegur kita, maka tegurlah dengan percakapan yang baik, hikmah, panggil nak bicara, cakap tu terang hati ke hati. InsyaAllah benda boleh bincang. Itulah nak cakapnya tentang tangan. Bagi manfaat di dunia, engkau berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda dan segala tujuan. Maksudnya, suruh bekerja. Bagi seorang lelaki, wajib bekerja. Kemudian, nak bagi berkatnya rezeki dapat, gaji dapat. Kalau yang saya duk perhati tu, tolong jangan lupa bagi nafkah kepada isteri. Walaupun isteri itu bekerja. Sekalipun. Sebab tak rugi kalau kita bagi nafkah kepada isteri kita. Ada keberkatan. Jangan kita ingat isteri kita bekerja, dia senang, kita tak orang bagi. Itu salah. Jadi nafkah itu satu kewajipan. Bila kita bagi, ada keberkatan dia. Dan jangan mengira sangat. Ini pun kita kena ambil perhatian. Dalam bab rumah tangga ni, kasih sayang seorang isteri dengan suami itu dia akan bertambah jika nafkah itu diberi dengan sebaiknya dan seikhlasnya. Okey? Ini bukan pasal nak bela siapa-siapa, tak nak cakap begitu. Pasal di antara isu-isu yang boleh membawa kepada runtuhnya rumah tangga disebabkan isteri tak puas hati, suami tidak memberi nafkah yang sepatutnya. Itu pun boleh menghilangkan respek dan kasih sayang seorang isteri kepada suami. Isteri dia, saya punya pahaman lah, berdasarkan kepada pergaulan saya dengan ni. Isteri sebenarnya dia tak kisah pun kerja apa pun. Yang penting kerja. Kerja dan bagi semampu mungkin. Tak ada masalah. Tapi jangan tak kerja. Tak kerja dia marah. Kalau kerja,
Setakat mana ada, dia boleh faham. Tepat dan ada respect. Tapi kalau kita tak kerja, susah sikit. Okay. Ni kita nak pesan supaya dengan adanya nafkah kepada isteri akan menambah kasih sayang dan hormat seorang isteri itu kepada suami, sebab dia telah menjalankan, sebab suami ini telah menjalankan tugas dengan sebaiknya. Ni kalau wanita solihah, dia akan fahamlah benda ni. Dan engkau memelihara dengannya daripada kemudaratan, daripada benda-benda yang boleh merosakkan, seperti lari dengan kaki daripada binatang buas. Kalau kita nampak ada singa, ada harimau, tentulah kita lari, sebab binatang ni selalunya dia akan mencederakan kita. Selalunya. Tapi bukanlah semestinya. Lazimnya binatang ni boleh memudaratkan kita. Kan setakat jumpa binatang buas, ulang lidi pun kita lari. Kan? Ulang kalau jengking. Lari tu bukan pasal takut, pasal nak jaga anggota badan kita daripada mudarat. Seperti menolak dengan tangan kejahatan orang yang menerkam terhadapmu. Orang nak rompak dan sebagainya. Kita guna tangan kita lah, orang nak tikam kita, kita nak mengelak, kita tepih, kita belajar sikit silat ke, apa-apa martial art ke. Kita guna untuk mempertahankan diri kita daripada mudarat, ditikam dan sebagainya. Itu gunanya tangan. Tapi bila kita sembang dengan orang-orang martial art, orang-orang silat ni, bila sebut silat, daripada perkataan silatun, berhubung. Silat tu hubung. Jadi silat ni, kalau orang berkelih ke apa, dia tak akan buat cekik mati habis. Dia hanya setakat ikat kunci bagi elok, kemudian suruh damai. Tu silat. Silat ni dia bukan nak bagi mati orang. Dia nak bagi hubung baik orang balik. Yang berkelih-kelih tu, nak berkelih sangat, dia tangkap-tangkap kunci-kunci, salam balik, salam balik. Jangan duk kelih dah. Silat tu nilai dia adalah untuk mendamaikan orang. Cerita pilat sikit. Itu sebab tu kita kena faham tak, falsafah martial art ni dia bukan untuk memudaratkan orang, tapi lebih kepada mendamaikan orang. Sebab tu orang yang belajar silat ni, dia kawan dia ramai. Pasal hubungan networking dia tu bagus. Silat dia tu silatun. Relationship. Hubungan. Okay. Mensyukuri nikmat tangan dan nikmat kaki. Engkau pakai keduanya pada segala ketaatan. Maksudnya kau pakai keduanya, kedua tangan kita, kedua kaki kita ni pada segala ketaatan, dan kau pelihara keduanya daripada setiap perkara maksiat. Oleh itu engkau, yang pertama, jangan menyakiti dengan dua tanganmu sesuatu yang diharamkan di sisi syarak pada menyakitinya. Kita duk pergi tumbuk orang, duk pergi karate orang, tiba-tiba orang sakit. Ataupun kita bully orang, tak boleh. Jangan khianati dengan keduanya orang yang diamanahkan kepadamu. Anak-anak kita, isteri kita, anak-anak yatim. Siapa yang jaga nursery tu, yang jaga nursery ke, jaga budak-budak ke, mak pak mai elok-elok, kita sambut dengan senyum. Dapat-dapat anak tu pukul tak mau. Suruh diam. Teriak kutih. Tak boleh tu. Ni amanah. Mak bapak tak nampak, tapi Allah nampak. Jadi kalau nak jadi penjaga kepada budak-budak ni, kena ada minat. Dia kalau tak minat, tu saja jadi cikgu jaga budak-budak. Baik di kalangan lelaki, baik di kalangan perempuan. Kalau tak tahan budak-budak, jangan jadi cikgu budak-budak. Nak jadi cikgu budak-budak, baik lelaki, baik perempuan, kena suka budak-budak. Dan kena tahan dengan perangai budak-budak. Baru boleh jadi cikgu budak-budak. Jadi ni amanah. Jadi kita risau juga dengan keadaan yang berlaku ni. Kalau tentang budak-budak yang diberi amanah pada kita ni, kita marah, kita buat begitu begini, tak boleh.
Budak-budak ni dia tak salah sebab nama pun budak-budak. Jadi jagalah anak-anak kita, anak-anak yatim ataupun anak-anak yang jaga nursery. Kalau kita ni token nursery ke apa ke, jaga elok-elok. Ni anak orang, ada amanah. Okey. Dan dia bagi kita jaga pun bukan jaga free. Dia bayar. Jadi kena jagalah. Begitu juga kalau kita jadi cikgu. Cikgu kan, anak-anak murid dia hantar kat kita mengaji apa semua. Kalau tak boleh tu, janganlah duk pi kutih kuat-kuat pula sampai terkeluar kulit pula, tak boleh lah. Jadi kalau dia tak boleh tu, kita kena ajak dia bagi boleh. Dengan cara yang hikmah, dengan cara yang menyeronokkan, bukan dengan cara gempak-gempak, nakut-nakutkan. Ini pun kita kena tengok semula lah. Jangan dipegang dengan keduanya melainkan yang halal. Okay? Maksudnya tak boleh pegang lah melainkan kalau perempuan tu isteri kita, tak apalah. Jangan ditulis dengan keduanya sesuatu yang dilarang, yang memberi kemudaratan seperti kepada orang Islam, sesuatu ilmu yang diharamkan seperti ilmu sihir. Dalam bab menulis ni, kita juga jangan duk tulis benda-benda yang kita tak pasti, boleh menimbulkan fitnah ke orang. Tambah pula dekat-dekat dengan pilihan raya dan sebagainya ni, jangan kita buat tulis-tulis benda provokasi, jangan. Itu pun kita kena jaga. Kita tulis tu dia kekal. Kalau cakap boleh hilang hari tu. Cakap boleh hilang, tapi kalau kita tulis dia kekal. Jangan. Benda-benda yang kadang kita ni umat Islam ni kalau bersatu padu. Bersatu padu. Jangan duk aib-aib orang tak tahuan. Benda yang aib-aib yang kita tak pasti, jangan. Saya duk tengok juga dekat Facebook tentang tokoh-tokoh agamawan daripada luar negara datang. Tiba-tiba disambut dengan maklumat-maklumat yang menyedihkan. Kita terkejut. Tokoh-tokoh agamawan daripada luar negara ni ulama, kita kalau tetamu mai, kita kena sambut elok-elok. Jangan duk aib orang tak tahuan. Benda-benda yang kita tak pasti. Kita orang Malaysia ni dah mula dah jadi suka nak aib-aib ke orang dan sebagainya. Ini satu benda yang kena kembali baliklah. Islahkan hati baliklah. Okay? Islahkan hati balik. Ni kita kena jaga WhatsApp kita. Kena jaga WhatsApp tu. Saya pun kadang-kadang malas nak tulis WhatsApp ni, kadang kita tersilap tulis. Lepas tu tersilap tulis, nak padam balik, susah. Kalau hak boleh kita tulis delete all tu tak apalah. Kalau hak tak boleh delete all tu, susah. Jadi berhati-hatilah. Okay? Berhati-hatilah apa pun. Baik dalam Facebook, Instagram, WhatsApp. Jangan duk tulis yang benda-benda yang kita tak pasti. Jangan duk tulis benda-benda yang ada unsur-unsur fitnah. Jangan tulis benda-benda yang berunsur-unsur aibkan orang. Jangan sama sekali. Selagi mana kita aib orang, selagi mana kekal tulisan tu, selagi itulah kita dapat dosa. Lepas tu orang duk share pula, tanggunglah. Tanggunglah dosa-dosa yang kita buat tu. Semua orang ada aib. Tapi aib tu disuruh tutup. Bukan disuruh buka, jajar-jajar dalam Facebook. Dengan. Dan suatu ilmu yang diharamkan seperti ilmu sihir. Duk pergi buat patung lah, duk pergi letak jarum kat buat patung, buat mata. Lepas tu pergi ambil jarum cucuk mata bagi orang rabun. Cucuk kaki bagi orang lenguh kaki tak boleh berjalan. Cucuk jantung bagi orang senak sakit jantung. Jangan. Jangan. Duk pergi tanam bersibat. Ambil bersibat bubuh kuning tanam bagi orang. Duk berkelai bagi orang dia sakit. Gamak tak boleh juga buat patung nak bagi mati. Buatlah macam-macam, bergambar lah gitu gini. Tanganlah. Kita jangan. Semua tu berdosa besar. Wajib bertobat. Orang yang buat sihir kat orang, ingat di akhirat kelak nanti takut muflis. Habis kebaikan kita, kita kena tanggung. Habis kebaikan kita orang ambil. Jangan semua sekali kita ingat akhirat.
Ingat akhirat. Kita orang Melayu kita banyak sangat buat benda-benda yang suka mudaratkan orang dengan ilmu sihir. Baik yang meniaganya, nak sebut pun takut juga, baik yang mengajaknya sekalipun. Jadi susah. Apa-apa saja kita ada saja benda yang kita tak puas hati, kita guna benda ni. Kan? Siapa guna benda ni menghalang seseorang tu untuk menjalankan ibadat, di akhirat kelak dia akan menanggung akibat yang sangat buruk kerana orang ni telah menjadikan orang tu tak boleh beribadat. Kita melawan Tuhan sebenarnya. Orang melakukan sihir, buat jahat ke orang, sebenarnya dia melawan Allah Ta'ala. Sebab dia ganggu orang lain nak buat ibadat. Jangan berjalan dengan kakimu kepada tempat yang haram dan kepada tempat yang zalim, melainkan kerana darurat. Ialah tempat-tempat yang tak elok, kadang-kadang tempat-tempat pelacuran dan sebagainya. Ialah kalau jalan tu mestilah akan nampak benda-benda yang bukan-bukan dan kadang-kadang boleh menarik perhatian kita. Dan kepada tempat orang yang zalim, melainkan kerana darurat. Ini pun kita kena elok lah. Okay? Melainkan kerana darurat. Tak apa. Pendeknya segala gerak dan diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atasmu, maka palingkanlah ia kepada ketaatan supaya engkau tergolong dalam golongan mereka yang mengetahui nikmat dan mensyukurinya. Maka diharapkan nikmat itu berkekalan bagimu kerana syukur itu peringkat bagi nikmat dan sebab bagi pertambahannya. Dan janganlah engkau palingkan segala gerak dan diammu itu kepada maksiat. Yang pertama, supaya tiada terjadi pada engkau orang yang mengkufuri nikmat, yakni tidak bersyukur kepadanya. Jadi kalau kita guna segala anggota badan kita ni untuk buat maksiat, sebenarnya kita telah kufur nikmat. Dipanggil perkataan kufur nikmat tu, maksudnya kita telah melakukan satu benda yang berdosa. Di sini kufur ni ada dua. Dipanggil kufur syar'i. Itu kufur syar'i itu yang terkeluar seorang daripada agama Islam. Tapi kalau kufur nikmat, orang tu masih beragama Islam, tapi dia dikatakan sebagai berdosa yang mengkedaki kepada taubat. Ini lughawi saja, lughawi saja, kufur lughawi dipanggil. Yang kedua, supaya tiada terjadi sebab terhapusnya nikmat tersebut. Jadi kalau kita tak bersyukur, bila Tuhan tarik nikmat tangan kita, tak boleh bergerak, telinga kita dah tak boleh mendengar, mata kita dah rabun, perut kita pun dah tak boleh terima makanan lagi, barulah kita sedang nikmat tu berharga. Sanggupkah kita nak tukar mata kita nak bagi ke orang? Tak boleh. Mata kita macam ni pun kita sayang nak bagi ke orang. Tawak 1 juta pun kita tak mau. Mata, dia harga dia bukan 1 juta. Bukan harga dia tu. Dia satu nikmat yang Tuhan bagi. Kita dapat tengok anak kita, isteri kita, mak bapak kita. Yang paling penting dapat tengok Al-Quran. Dapat tengok Kaabah. Dapat tengok maqam Rasulullah di Madinah. Satu nikmat besar. Yang tidak boleh dibeli dengan duit. Dan supaya tiada terjadi sebab mendapat kesesaan yang bersangatan pada hari di mana segala lidah mereka, segala tangan mereka dan segala kaki mereka menjadi saksi ke atas mereka tentang apa yang mereka kerjakannya di dalam dunia ni daripada segala kejahatan. Ingatlah, semua anggota badan kita ni akan menjadi saksi kepada kejahatan yang kita lakukan di muka bumi ini. Tak ada dah orang kata apa, peguam bela ke apa ke. Semua yang jadi saksi tu nak bela kita pun dengan amal ibadat kita. Ketaatan kita di akhirat kelak. Dan tak ada penipuan dah. Tangan akan cakap, kaki akan cakap, semua akan mengaku. Okay? Dan ketahuilah bahawa memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan, tiada sempurna kedua-duanya, melainkan dengan membersihkan rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti riak, takabur, dengki, kikir dan lain-lainnya,
dan dikehendaki dengan rajanya itu iaitu jantung hati. Jadi semua anggota badan kita ni tidak dapat dikawal melainkan dengan terkawalnya organ yang penting iaitu hati. Dan hati ini terletak di sebelah kiri sanubari kita dan dia bersifat jisim yang sangat halus di mana dia dikenali sebagai al-qalbu. Tempat letaknya iman, tempat letaknya kufur, tempat letaknya ma'rifah, tempat letaknya asas taat adalah hati. InsyaAllah kita akan bincang lagi pada minggu-minggu yang akan datang, iaitu pada bab kedua, jantung hati. Dia panggil jantung hati iaitu qalbu. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, insya-Allah kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa mu'allimina wal masyayikhina wa dhawi huquqi wa wajibati alaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma wa taqwa wa ikhlas. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.